Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kampung bertanggungjawab menerajui perpaduan, keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Di samping menjadi role model kepada masyarakat mukim dan kampung. Sehubungan itu, kemarin diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung bagi 3 buah kampung iaitu Kampung Tasik Meradun dan Bunut, Kampung Sinarubai dan Burung Lepas dan Kampung Bengkurong. Majlis pengundian dan pemilihan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Kilanas. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Bengkurong ialah Awang Haji Talib bin Haji Bakar, manakala Awang Ahmad Husaini bin Haji Mohsin calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Tasik Meradun dan Bunut. Sementara Awang Muhammad Syukri bin Haji Masri dicalonkan bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Sinarubai dan Burung Lepas. Antara yang hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Dalam pada itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Bukit Udal dan Penapar Mukim Tanjung Maya Daerah Tutong juga diadakan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Bukit Udal menggunakan kaedah kertas undi. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Bukit Udal dan Penapar ialah Awang Haji Masri bin Haji Abdullah berusia 52 tahun. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung akan dihadapkan ke Lembaga Penjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Setuju. Filem Catatan Misteri Mini kini kembali bagi siri kedua. Mempunyai 4 episod, filem tersebut merupakan kesinambungan catatan misteri mini siri pertama yang diterbitkan lebih 20 tahun yang lalu. Malam tadi berlangsung majlis pelancaran dan pratonton filem berkenaan di The Mall Cineplex Gadong. Pelancarannya dirasmikan oleh Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah radio televisyen Brunei, dan Dayang Juliana binti Haji Ali Ahmad, wakil pihak berkuasa industri teknologi dan infokomunikasi AITI. Filem terbitan Hadiel Studio Production ini adalah inisiatif AITI dan disokong oleh Radio Television Brunei RTB. Filem bakal ditayangkan pada bulan Mac dan April akan datang menerusi aplikasi RTB Go. Pendidikan merupakan antara bidang strategik bagi menjayakan Wawasan Negara 2035. Pelbagai program dan inisiatif dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan bagi mencapai matlamat pertama Wawasan Negara 2035, iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Selaras dengan tema sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun ini, menjayakan wawasan negara. Mengetengahkan beberapa kemajuan yang dicapai oleh institusi-institusi pengajian tinggi di negara ini ke arah melahirkan para graduan berkemahiran tinggi dan lebih industri ready. Kita ikuti laporannya bersama Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani. Sebagai salah sebuah institusi ternama di negara ini, Universiti Brunei Darussalam UBD terus relevan untuk melahirkan graduan yang employable dan future proof sejajar dengan perubahan semasa dan kemajuan digital yang pesat. Melalui program kejuruteraannya, UBD memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing sumber tenaga manusia negara.
the employment rate, for our Bachelor of Engineering in the General Engineering, it hits at least the 75%, where most or all of them are actually being employed by the industry, and leaving the 15% who are up to actually further their studies. But having said that, we have our Chemical and Process Engineering, which hit the 100% of employment, which has actually UBD being the main feeder to the Hangi Industries in Darren Berhad. Kualiti program kejuruteraan UBD ditingkatkan dengan pengiktirafan antarabangsa daripada Accreditation Board of Engineering and Technology, ABET. Di samping itu, kerjasama dengan Stevens Institute of Technology Amerika Syarikat dan Universiti Zhejiang, China turut menggambarkan hubungan antarabangsa dalam industri sokongan. Program Sarjana Muda dalam Kejuruteraan AM merangkumi sebahagian besar bidang yang dikenal pasti dalam perancangan Wawasan Negara 2035 dengan memfokuskan kepada melahirkan graduan berkualiti tinggi dengan pengalaman industri dan dalam bidang kepentingan ekonomi untuk negara. Saya berharaplah saya dapat mengaplikasikan apa yang saya belajar di universiti ini selepas menghabiskan pendidikan ini untuk menyambung lanjutan pelajaran bagi postgraduate lah. Sementara itu, dalam usahanya memperlengkapkan para graduan dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang tinggi, Universiti Teknologi Brunei UTB melalui Sekolah Perdagangan sentiasa mengkaji trend-trend pasaran pekerjaan dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan bagi menjadikan graduannya lebih kompetitif dalam pasaran pekerjaan. Students are being exposed to lectures and sharing the session facilitated by business professionals. So in doing this, the school can gain input on curriculum, for example, to gain insights on the strengths and weaknesses of our existing programs, and to design business curriculum that will be consistent with the international standards and, most importantly, our national development goals, which is Vision 2035. Memiliki pemikiran yang berkembang dan bersedia menghadapi cabaran serta merebut peluang daripada perkembangan teknologi yang pesat menjadi keutamaan UTB untuk menjayakan Wawasan Negara 2035. To contribute in a sense of innovations to the renewable energy sector, such as in the waste-to-energy facility that is still under planning. This is to ensure that Brunei can contribute and increase their energy output that comes from renewable energy. Eventually pursue to work outside in the fashion field, and then maybe eventually after I get enough knowledge, absorbing knowledge from the working field where I go to, and I probably will start to maybe have my own branding and eventually make Brunei proud. I really wanted to enhance my architecture skills, so I continue my degree here in UTB. I hope to share my architecture knowledge to future architects or future architecture students. Lebih 4,000 unit meter pintar air dan elektrik dipasang di rumah-rumah persendirian dan bangunan-bangunan komersial di seluruh negara melalui projek sistem meter pintar bergabung atau Unified Smart Metering System USMS. Pemasangan USMS yang dikendalikan oleh DSC Network Sdn Bhd itu juga giat dilaratkan termasuk di rumah-rumah persendirian di daerah Tutong. Pelaksanaan USMS bukan sahaja akan dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan, malah menjana kepada pengurusan sumber bekalan elektrik dan air yang efisien. Penggantian dan pemasangan meter pintar tersebut pada masa ini dilaksanakan oleh kontraktor dalaman yang berkelayakan dan lulus persijilan mengikut piawaian pemasangan dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Jabatan Perkhidmatan Air. Platform USMS mempunyai modul komunikasi dua hala untuk menghantar dan menerima data secara langsung dari meter pintar menggunakan kad SIM bagi pemantauan penggunaan dan menambah nilai kredit. Pelaksanaan USMS ini setentunya memberikan pengalaman baharu kepada pengguna bagi kedua-dua utiliti tersebut selain boleh diakses secara dalam talian.
dengan ada aplikasi daripada mobile sendiri pun kita boleh membalik walaupun di mana berada ataupun bila masa saja. Jadi asal kita tahu saja, petani boleh memantau melalui telefon petani penggunaan petani, dan petani juga boleh memantau penggunaan petani supaya indah nampak membazir sebenarnya. Sistem baru ini juga dapat mengurangkan dari segi penggunaan air. Di samping tani juga dapat mengontrol penggunaan air dan temukannya pembayaran air. Serta ia juga tani dapat melihat data penggunaan tani setiap hari. Kebaikannya sistem meter pintar ini ya bergabung di antara satu sama yang lain, iaitu dengan cara mudah untuk petani membeli top up-nya seperti dengan kredit di mobile dengan hanya menggunakan mobile apps. Di samping itu juga dapat memantau penggunaan elektrik dan air melalui mobile petani sendiri. Bagi mereka yang mempunyai hobi memelihara burung, burung merpati bukanlah pilihan utama burung untuk dijadikan haiwan peliharaan. Namun berbeza dengan individu ini yang mula menceburkan diri dengan memelihara burung merpati sejak berumur 10 tahun lagi. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya, pewarta kami Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Di negara ini, burung merpati tidak dapat dinafikan lagi dapat dilihat di mana-mana. Bagi Awang Osman bin Bakar, keunikan yang ada pada burung merpati telah menarik minatnya untuk memelihara burung berkenaan sejak 4 dekad yang lalu. Katanya lagi, sifat burung merpati yang mudah difahami dan dibela menjadi alasan utama kenapa beliau memilih untuk menjadikan burung berkenaan sebagai haiwan peliharaan. Di samping itu, memelihara burung tersebut juga boleh dijadikan sebagai mata pencarian menurut Awang Osman. Alhamdulillah lah, dapat dia mencapai antara 70 ke 100 lebih. Cuma tu kan, atau dia punya pendapatan tentang persabahan itu. Saya ikhlas hati lah cuma tu. Artinya ditambah dengan hati suka, sokongan orang ramai pun suka, hati itu bertambah suka. Artinya diteruskanlah cuma tu. Mempunyai lebih daripada 30 ekor, penggemar burung merpati ini sering dilihat semasa program Bandar Kucheriya. Baginya, memberi peluang orang ramai mendekati dan bermain dengan burung merpati peliharaannya menjadi salah satu kaedah untuk menjinakkan lagi burung merpatinya. Salah satu daripada pendapatan membantu pembelajaran harian. Lagi yang kedua, disarankan kepada siapapun akan memelihara burung ini dan dengan rasa kasih sayang. Artinya dapat petani mencintai sesuatu hidupan liar. Apa sebuah binatang pun ia ada rasa juga. Ia tahu sakit, ia tahu senang. Ada juga rasa macam kebaikan lah tentang petani, macam ada rasa kasihan juga, ada rasa sayang juga. Di samping itu tidak mustahil dapat rezeki cuma itu. Mempunyai hobi dan seterusnya menjadikannya sebagai mata pencarian, mampu menjana kehidupan seseorang, seperti yang dibuktikan oleh Awang Osman ini. Di mana ada peluang, di situ ada kesempatan. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Mengenali bahasa Melayu Brunei atau putik bahasa antara aktiviti dan permainan yang menjadi tumpuan pengunjung semasa program Bandar Kucheriya yang dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Aktiviti berlangsung di kawasan luar Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara. Antara aktiviti dan permainan yang menjadi tarikan pilih dan padan, susun cepat dan silang kata Jawi dikendalikan oleh Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DBP. Penganjurannya dihasrat dapat memperkasa dan menyebarkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat, terutama kanak-kanak dan remaja. Dua perkataan.
Pelbagai produk hasil tempatan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, produk ternakan mentah, agri makanan dan tanaman hiasan ditawarkan semasa gerai hujung minggu Pasar Kitani. Diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad di Pusat Agri Bisnes Rimba Gadong, Pasar Kitani dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Pasar Kitani dihasrat dapat memberi peluang kepada para pengusaha dan peladang tempatan untuk mengembangkan lagi pasaran dan jaringan perniagaan. Para pengunjung dalam pada itu juga berpeluang untuk membeli produk hasil tempatan dengan harga yang berpatutan. Kami mempunyai pelbagai jenis produk seperti sos cili dan keropok, yang mana kalau sos cili kami mempunyai 10 jenis sos cili dan kalau keropok kami ada pelbagai jenis keropok seperti keropok udang, keropok tuna. Segala-gala sos, segala sambal, macam sambal pinyet, macam caca ambuyat, sama apa lagi namanya tu, sambal ikan tahai, sama kelupis ikan tahai, kelupis udang, kelupis kusung yang berfrozen lah. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 88 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%.